Itu ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina wa habibina wa sayyidina wa qudwatina wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Para jemaah, pelajar-pelajar, para pendengar muslimin muslimat, para penonton, alhamdulillah, hari ini hari Khamis 5 Ogos 2021 Masihi bersamaan 26 Zulhijjah 1442 Hijriah. Dan untuk hari ini kita dah sampai ke penghujung surah Al-Qalam. Jadi untuk hari ini kita nak sambung ayat yang berikutnya, itu ayat 48. InsyaAllah kalau sempat habislah hari ini ayat yang terakhir, itu ayat 52. Jadi sebelum itu kita baca dululah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti idh nada wa huwa makdhum laula an tadarakahu ni'matun min rabb لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين Fasbir li hukmi rabbik. Maka bersabarlah ya Muhammad dalam menerima hukum Tuhanmu. Maksud hukum Tuhan di sini itu Allah Ta'ala menangguhkan balasan azab kepada orang-orang kafir, itu diberi imhal ataupun diberi istidraj untuk mereka. Jadi keadaan yang begitu, maka hendaklah kamu bersabar. Wala takun kasahibil hud, janganlah engkau bersikap jadi seperti orang yang telah ditelan oleh ikan. Sahibil hud merujuk kepada kisah Nabi Yunus alaihi salam. Idh nada, ingatlah kisahnya ketika dia berdoa. Nada menyuruh maknanya berdoa. Wa huwa makzum, dalam keadaan dia penuh, dalam keadaan dia sesak sebab terkurung dalam perut ikan. Makzum maknanya maghmun, iaitu diliputi dengan rasa kemurungan,
ataupun rasa sedih kerana dia berada dalam keadaan yang sebegitu. Laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubidha bil ara'i wa huwa mazmum. Kalalah dia tidak didatangi atau diberikan nikmat pertolongan daripada Tuhannya, nescaya tercampaklah ia ke tanah yang tandus, iaitu di tepi pantai dalam keadaan dia mazmun, ditempelak ataupun dalam keadaan kerana silapnya, kerana salah silapnya, iaitu tidak sabar untuk berdepan dengan kaumnya. Dia ada kisah dan nanti kita akan lihat dalam surah yang lain, surah Al-Anbiya dan surah As-Saffat. Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin. Maka selepas itu Tuhan memilihnya, lalu menjadikan dia dari kalangan orang-orang yang salih. Wa in yakadul ladzina kafaru, ayat 51 ni dah masuk cerita lain, bukan kisah Nabi Yunus dah. Dan sesungguhnya hampirlah orang-orang kafir Mekah itu menggelincirkan kamu, menjatuhkan kamu dengan pandangan mata mereka. Yuzliku daripada zalak, menggelincirkan. Tapi bukan tolak dengan cara pandangan mata yang tajam. Iaitu ketika mereka mendengar az-zikra, Al-Quran, iaitu Al-Quran dibacakan oleh Nabi SAW, mereka tengok kepada Nabi dengan pandangan mata yang tajam, seperti kita kata orang yang nak sihirkan orang lain lah. Lalu mereka berkata, innahu la majnun, sesungguhnya dia, yakni Muhammad itu orang yang gila. In huwa ma huwa illa zikrul lil alamin. Dan padahal Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia seluruhnya. Itu untuk ayat 48 hingga ayat 52. Fasbir li hukmi rabbik, maka bersabarlah. Sebenarnya perintah bersabar ni banyak Allah Ta'ala ulang. Kalau kita belajar fiqhul awlawiyat, memahami keutamaan, apabila ayat Quran itu mengulang perkara yang sama berulang kali ataupun menyebut berulang kali, menunjukkan dia adalah perkara yang menjadi awlawiyat. Awlawiyat maknanya menjadi keutamaan. Banyak perkara yang berkaitan dengan sabar ni, urusan sabar ni Allah Ta'ala ulang beberapa kali dalam Quran. Dalam Quran sahaja itu tak tahu berapa kali, sangat banyak. Antaranya yang biasa kita baca, wasbir wa ma sabruka illa billah, di akhir surah An-Nahl. Dan sabarlah, tiadalah kesabaran kamu kecuali dengan pertolongan daripada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan hendaklah kamu sentiasa sabar. Itu di akhir surah Ali Imran. Kemudian dalam ayat 35 surah Al-Ahqaf, ini saya sebut secara sepitah lalu saja, contoh-contoh ayat yang memerintahkan kita sabar. Disuruh Nabi sabar dan bahkan disuruh kita semua supaya bersabar. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, maka bersabarlah engkau ya Muhammad sebagaimana bersabarnya golongan ulul azmi dari kalangan rasul. Nabi disuruh bersabar sebagaimana rasul-rasul terdahulu dari kalangan ulul azmi juga diperintahkan untuk sabar. Wasbiru innallaha ma'as sabirin, bersabarlah sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang yang sabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan mendirikan salat dan dengan sabar. Ista'inu bis sabri was salah, mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Adapun kita kembali kepada ayat 48 surah Al-Qalam, sabar di sini secara khusus sabar apabila Allah Ta'ala menentukan balasan untuk orang kafir itu tidak disegerakan, ditangguhkan. Jadi kalau kita tak sabar, kita sendirilah, ini usahakan Nabi kita sendiri. Bila kita berdepan dengan orang-orang yang kita kata degil, keras kepala, yang kita rasa geram nak marah, kita tak sabar, kita cepat-cepat nak mendoakan kebinasaan. Kita kata bilalah dia ni nak mati, kalau mati cepat-cepat lagi baik. Tapi bila kita marah, kita tak sebut mati dah, kita sebut hal lebih kasar lagi. Biasanya kita sebut MAMPUS lah. Bilalah dia ni nak
nak pergi. Apabila sebab kita tak sabar. Sebenarnya kita kena sabar bila kita berdepan dengan orang-orang yang memusuhi agama Allah. Sampai masanya mereka akan dihukum. Kita tak boleh nak minta cepat supaya mereka binasa. Begitu juga dalam bab berdakwah, kita tak boleh kita nak, mungkin kita berdakwah sehari dua, kemudian kita nak terus supaya orang ikut, orang dengar, orang terus boleh telan apa yang kita sampaikan. Dia memakan masa. Dia memakan masa. Apabila kita menyampaikan kebenaran, kita akan berdepan dengan kerana pelbagai manusia. Kita royak hak betul pun dia anggap tak betul. Kita beritahu, memanglah dalam berdakwah kita tak sampaikan yang salah, semuanya betul. Tapi kita akan berdepan dengan kerana manusia yang pelbagai. Maka kita akan disakiti. Itulah kita kena sabar. Ulama membahagikan sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, sabar untuk tidak melakukan dosa maksiat, dan sabar di atas musibah yang menimpa. Allah Ta'ala memuji Nabi Ya'qub alaihissalam, dia sabar atas kerana anak-anak dia, dan digambarkan kesabaran Nabi Ya'qub dengan fasabrun jamil. Fasabrun jamil, kesabaran yang cantik sungguh. Dia tahu anak dia yang buang Nabi Yusuf. Yusuf tidak mati, dia tahu. Tetapi dia boleh bersabar dan dia tidak menghukum anak dia. Dia hidup bersama dengan anaknya yang telah menyakitinya. Dia boleh sabar. Ini suatu kesabaran yang sangat hebat. Dan Allah Ta'ala puji Nabi Ya'qub, fasabrun jamil. Ini suatu kesabaran yang sungguh cantik sekali. Apabila Nabi SAW berdepan dengan kata-kata orang-orang kafir Mekah yang menyakitkan hati, maka Allah Ta'ala suruh wasbir ala ma yakulun. Contohnya dalam surah Al-Muzammil tu ada senarai perintah-perintah sabar tu yang ke-24 tu. Wasbir ala ma yakulun, sabarlah di atas apa yang mereka perkatakan, wahjurhum hajran jamila, dan tinggalkan mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang cantik. Allah Ta'ala suruh sabar, bukan nak lawan tak boleh. Masa di peringkat Mekah, kalau lawan pun tak jadi apa, tak jadi hijau juga. Orang Kelantan kata tak ada hasil apa dah. Jadi kena sabar. Ataupun contoh ayat lain, fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum asiman aw kafura. Dalam surah Al-Insan, hendaklah engkau bersabar dalam menerima hukum Tuhanmu, iaitu kerana dia memberi tempoh kepada golongan yang menentang. Maksud tempoh, dibiarkan mereka itu terus hidup senang lenan dan menyakitimu. Kalau tak sabar memang macam tadilah. Kita nak orang yang melawan kita, orang yang menjadi musuh kita, segera dimusnahkan, dimatikan. Tetapi Allah Ta'ala suruh sabar. Jadi sabar ni payah sebenarnya. Memang kita tak akan mampu sabar kecuali kesabaran itu dengan izin Allah. Dalam ayat di akhir surah An-Nahlu ada ini, wasbir wa ma sabruka illa billah. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah. Tidaklah kamu mampu bersabar kecuali dengan izin Allah. Ayat tu di akhir dah, ayat 126, 127. Surah An-Nahlu. Sabarlah, tidaklah kamu mampu bersabar kecuali sabar itu dengan izin Allah. Jadi kita kena banyak berdoa sebenarnya. Banyak berdoa minta Allah Ta'ala jadikan kita seorang hamba yang sabar. Allahumma ja'alni abdan syakura. Contohnya, ya Allah jadikanlah aku seorang hamba yang sabar. Sabar melaksanakan perintahmu, sabar di atas musibah, ujian yang engkau kenakan kepadaku. Dan di sebalik ujian ataupun di sebalik kesabaran itu, Allah Ta'ala janjikan pahala yang sangat banyak. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahawasanya disempurnakan pahala orang yang sabar itu dengan tidak terhitung banyaknya. Sabar, kalau sabar dalam bab ujian, sabar dalam bab musibah, dia kena sabar masa mula-mula kena tu. Masa pertama kali kita ditimpa musibah, kita kena sabar. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin, dalam tajuk sabar. Sabar ni tajuk yang terawal. Kalau tajuk yang
kedua, ketiga. Bab Kitabus Sabr. Ada kisah seorang wanita yang dilihat oleh Nabi, dia menangis di tepi kubur. Lalu lalu dikatakan kepadanya untuk sabarlah. Untuk sabar, kata sabarlah. Janganlah kamu terlalu ikut perasaan sedih. Lalu katanya, ilaika anni. Wanita tu kata, ilaika anni. Mu tahu gapo? Dia kata, aku diuji dengan ujian yang berat. Jadi setelah Nabi pergi, ada seseorang beritahu wanita tu, yang tegur kamu tadi adalah Nabi SAW. Dia pun tak perasan, sebab sedih sangat, dia pun tak perasan. Rupanya yang tegur dia supaya sabar tadi adalah Nabi sendiri. Kemudian dia pun pergi ke rumah Nabi dan beritahu. Apa dia kata, dia tak tahu, dia minta maaf. Lalu Nabi jawab, innamas sabru indas sadmatil ula. Innamas sabru inda as-sadmatil ula. Bahawanya sabar itu ketika kali pertama terkena musibah. Kali pertama tu mana? Mula-mula kena ujian tu, kita boleh tahan. Orang Kelantan kata boleh ni kita boleh tahan perasaan sedih, perasaan mungkin kalau nak marah, kecewa, kita boleh tahan. Itulah yang dikatakan sabar. Tapi kalau selepas tu kita dah itu tak dikira sabar lah. Sabar ni innamas sabru inda as-sadmatil ula. Sabar tu ketika kena kali pertama musibah tu. Sebab biasanya jiwa kita ni bila kita dah lama meninggalkan musibah ujian tadi, akhirnya sedih tu dah hilang. Contohnya kalau ada ahli keluarga kita meninggal dunia, betul lah kita sedih lah. Kita kena sabar. Tapi lama kelamaan akhirnya kesedihan tu ada kekuatan. Kita mungkin dah tak ingat ada kepada yang telah pergi. Tapi bila kita ingat kembali atau mungkin sedih tu datang balik. Tapi yang penting kita kena sabar. Dalam hidup begitulah. Allah Ta'ala uji kita dengan pelbagai ujian yang menuntut kita sabar. Baik. Kita nak lihat sedikit kisah Nabi Yunus alaihissalam. Disebut dengan sahibil hud kerana dia telah meninggalkan kaumnya dan dia telah pergi ke tepi laut. Itu kita kena rujuk dalam surah As-Saffat. Kita boleh lihat surah As-Saffat, di akhir surah As-Saffat, muka surat 451. Bermula ayat 139. 451 ayat 139. Wa inna Yunus salaminal mursalin. Sesungguhnya Nabi Yunus adalah termasuk rasul-rasul yang diutuskan. Idh abaqa ilal fulkil mashhun. Ingatlah peristiwa ketika dia melarikan diri menuju ke kapal yang penuh sarak dengan penumpang. Kenapa Nabi Yunus pergi naik kapal ni? Sebab dia rasa kecewa dengan kaum dia yang tak mahu terima dakwah dia. Dia rasa kecewa, dia rasa frust, akhirnya dia pun keluar daripada kampung dia. Abaqa di mana? Lari. Lari pergi ke tepi pantai, nampak kapal, dia pun nak belayar bersama. Naiklah kapal. Fasahama. Lalu dia termasuk orang yang membuat undian. Undian ni sebab kisahnya Al-Quran cerita dengan ringkas ya. Kalau kita baca dalam Qasasul Anbiya, kitab Qasasul Anbiya oleh Imam Ibn Katsir, kisah-kisah Nabi. Nabi Yunus dia lari daripada kampung dia, daripada kaumnya. Dia pergi ke tepi pantai, naik kapal. Bila belayar, kapal tu dah penuh sarak dengan penumpang sehingga berlakunya ombak yang besar lah, ombak yang besar. Lalu nak order kapal, kata kita kena buat undian. Sesiapa yang terkena undian, maka dia kena terjun ke laut untuk mengurangkan beban kapal tu. Besar kecil kapal tu setara mana kita pun tak tahulah. Akhirnya naiklah nama Nabi Yunus, Yunus bin Matta. Yunus bin Matta. Daripada penduduk Nainawa. Saya pun tak pasti lokasi daerah mana Nainawa ni.
Akhirnya dia pun tahu inilah takdir Allah untuk dia. Lalu faltaqamahul hut wa huwa mulim. Ayat 142 dalam surah As-Saffat, Allah Taala beritahu dia telah ditelan oleh ikan yang besar. Al-hut ni ikan paus. Ikan paus yang besar, dalam keadaan dianya mulim, dia berhak untuk ditempelak, maknanya untuk dibalas begitu kerana dia melarikan diri daripada dakwah kepada kaumnya. Falaula annahu kana minal musabbihin, kalaulah ia bukan termasuk orang yang sentiasa bertasbih, mengingati Allah dengan zikir dan tasbih. Musabbih ini orang bertasbih. Macam mana tasbihnya nanti kita akan lihat dalam surah Al-Anbiya. Disebabkan tasbih itulah dia akhirnya keluar daripada perut ikan. Tapi kalau bukan disebabkan tasbih itu, Allah Ta'ala beritahu, la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Sudah tentu dia akan terus tinggal dalam perut ikan tu sampailah hari kiamat. Tak tahulah, lama lah. Hidup dalam perut ikan tu sampai hari kiamat. Sampai hari manusia dibangkitkan daripada kubur. Tapi dengan rahmat Allah atas sebab zikir tasbih itu, dia akhirnya keluar daripada perut ikan. Fanabadhnahu bil ara'i wa huwa sakim. Kalimah al-ara' yang sama dengan ayat 49 dalam surah Qalam tadi. Oleh itu kami campakkan dia keluar daripada perut ikan, pergi ke tanah yang tandus di tepi pantai dalam keadaan dia sakim, sakit. Wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin. Kami tumbuhkan untuk melindunginya, iaitu dengan cara tumbuhnya sebatang pokok yang berdaun lebar. Ada pendapat mengatakan sejenis pokok labu. Pokok labu, wallahualam, tak pastilah. Tapi pokok itu menjadi sebab Nabi Yunus dapat berteduh berlindung dengannya. Kemudian akhirnya dia diutuskan pula kepada kaumnya yang seramai 100,000 atau lebih. Ini hak peringkat yang kedua. Jadi Allah Ta'ala beritahu di sini kisah Nabi Yunus supaya Nabi SAW jangan mudah kecewa, jangan mudah putus asa, jangan mudah menyerah kalah. Ini pengajaran bagi kita bila kita tadabbur ayat ni, kita nak muhasabah diri kita. Kita jangan mudah mengalah, mudah kecewa, mudah rasa hilang semangat ataupun putus asa dalam melakukan apa-apa kerja kebajikan, lebih-lebih lagi usaha-usaha dakwah. Kadang-kadang orang tak suka macam-macam lah. Kita ni ada banyak kekurangan. Orang tak suka, kita pun rasa dah malah dah aku, biarlah bagi pada orang lain lah. Kita pun mengambil sikap untuk duduk diam je. Tak boleh. Dakwah perlu diteruskan. Memang kita akan terus berdepan dengan ada orang yang tak setuju. Memang itu sunnatullah. Bukanlah dikatakan dakwah kalau semua orang setuju. Tak ada Nabi-Nabi dan Rasul pun sekali berdakwah tu semua orang terima, tak. Semua mereka berdepan dengan ujian. Semuanya berdepan dengan cabaran. Kaedahnya begitu. Sampai kan ada di antara Nabi dan Rasul itu dibunuh. Sebelum ini kita dah baca kisah. Apa dia itu, kisah Nabi Zakaria. Bila kita cerita tentang Maryam itu, ada kait dengan Nabi Zakaria yang pelihara Maryam. Nabi Zakaria dan anaknya Nabi Yahya mati dibunuh. Dia Nabi Rasul, kita kata sangat tidak patut dia dibunuh, sedangkan dia adalah orang yang baik. Tapi itulah yang berlaku pada zaman mereka. Mereka diuji dengan ujian yang berat sehingga mereka berdepan dengan nasib yang begitu akhirnya. Jadi Allah Ta'ala suruh sabar. Laula an tadarakahu. Baik, belum lagi. Kita nak tengok satu lagi dalam surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya masih tentang kisah Nabi Yunus. Muka surat 329. Assalamualaikum Ustaz. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban. Ayat 87. Ayat 87. Wa dhannun idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Wa dhannun, dan sebutlah peristiwa Dhunnun. Dhunnun tu gelaran kepada Nabi Yunus, sama dengan sahibil hud dalam surah Al-Qalam tadi sebut sahibil hud.
ketika dia meninggalkan kaumnya dalam keadaan mughadiban, dia rasa marah dan dia menyangka bahawa kami tidak mengenakan apa-apa ujian cubaan ke atasnya, tetapi akhirnya dikenakan ujian juga, iaitu ditelan oleh ikan paus. Faltaqamahul hud, iltaqama, telan. Ikan paus tak makan Nabi Yunus. Nabi Yunus terjun ke laut dan dia tahu itu nasib dia, dan Allah Ta'ala ilhamkan kepada seekor ikan paus yang besar untuk menelannya. Lalu dalam perut ikan paus itulah fanada fi dhulumat, lalu dia menyeru, berdoa dalam kegelapan perut ikan. Katanya apa dia? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku ni termasuk orang-orang yang zalim. Dia mengaku dia telah berbuat salah. Jadi pentinglah doa ni, sangat penting. Disebut dalam Sunan At-Tirmizi, kalau seseorang itu berdoa dan dia menyebut dalam doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, nescaya doanya itu akan dimakbulkan. Ini di antara tip ataupun kaedah yang perlu kita ketahui dalam berdoa. Apabila kita berdoa, kita digalakkan untuk membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ini mengandungi suatu pengiktirafan ataupun pengakuan bahawasanya kita telah berbuat salah terhadap diri kita. Kita berdoa meminta kepada Allah supaya kita diampunkan dosa, lalu kita menyebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ataupun kita boleh baca pada waktu-waktu yang lain selain daripada kita berdoa. Tadi dah disebut dia keluar daripada kampungnya dalam keadaan dia sedih, dia marah, lalu dia naik kapal, dibuat undian dan dia perlu terjun ke laut. Kata Abdullah bin Mas'ud, maksud fi dhulumat dalam kegelapan itu gelap perut ikan, gelap dalam laut dan gelap waktu malam. Ada 3 gelap. Zulmatu batinil hud, gelap dalam perut ikan. Zulmatul bahr, gelap dalam laut. Dan zulmatul lail, waktu malam, gelap malam. Dan berapa lama dia berada tu kita tak tahu. Tak ada dalil atau nas yang boleh dirujuk. Berapa hari, berapa minggu Nabi Yunus berada dalam perut ikan, itu tak diketahui. Kata Auf, lamma sara Yunus fi batnil hud, apabila Nabi Yunus sudah berada dalam perut ikan, dhanna annahu qad mat, dia menyangka bahawa dia dah matilah. Summa harraka rijlaihi falamma taharrakat sajada makanahu. Bila dia dapat menggerakkan kedua kakinya, lalu dia pun terus sujud di tempat dia berada. Dia sujud maknanya dia bangkit untuk sujudlah, sujud meletakkan kepala di bawah. Kita pun tak tahu macam mana perut ikan paus bahagian dalam tu, rongga bahagian dalam perut ikan tu. Kemudian dalam perut ikan itulah nada, dia menyeru berdoa, ya Rabb, wahai Tuhanku, ittakhadtu laka masjidan, aku telah mengambil tempat aku berada ni sebagai tempat untuk aku sujud kepadamu. Itu ada riwayat yang menyebut begitu. Kemudian satu lagi dalam surah Yunus. Kita nak tengok dalam surah Yunus sebelum kita pergi pada ayat yang berikutnya. Surah Yunus ayat yang ke-98, muka surat 220. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus. Sebenarnya sebelum datangnya ayat 98 tu, sebelum tu dah ada kisah tentang Nabi Musa,
tentang Fir'aun dan juga Bani Israel. Kemudian bila dah berakhir kisah tu, masuk ayat berikutnya 98, Allah Ta'ala beritahu, falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus. Maka dengan kisah Fir'aun itu, maka ada baiknya kalau penduduk sesebuah negeri beriman sebelum mereka ditimpa azab. Adalah lebih baik penduduk sesebuah negeri itu beriman sebelum datangnya azab, supaya iman itu memberikan manfaat yang dapat menyelamatkan mereka. Hanya kaum Nabi Yunus sahaja yang telah berbuat demikian. Iaitu ketika mereka beriman, maka kami elakkan azab sengsara yang membawa kehinaan dalam kehidupan dunia daripada menimpa mereka. Lalu kami berikan mereka nikmat kesenangan sehingga suatu masa yang tertentu. Maksudnya ini peringkat kedua, bila Nabi Yunus dah keluar daripada perut ikan, kaum dia beriman kepadanya. Hak pertama tu, kaum dia tak dihukum sebab Nabi Yunus dah meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus dah meninggalkan kampung, dia belayar, akhirnya ditelan oleh ikan. Kemudian bila masuk second round, pusing yang kedua, Nabi Yunus berdakwah, ramailah. Sampai ayat dalam surah As-Saffat sebut, wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Kami utuskan dia kepada kaumnya yang berjumlah mi'ati alfin, 100,000. Ramai tu. Ini satu kawasan penduduk yang ramai, 100,000 orang penduduknya, ataupun yazidun, lebih lagi. Dan menariknya, kaum dia beriman. Ada satu kisah, kalau para jemaah baca kisah ketika Nabi SAW pergi berdakwah ke Taif, ketika Nabi melarikan diri bersama dengan dengan anak angkatnya Zaid bin Harisah. Nabi pergi berdua. Dan Nabi sempat bersembunyi dalam kebun tamar, kebun kurma. Dalam kebun kurma tu dia ada seorang budak-budak pekerja situ. Jadi dia tak sampai hati tengok Nabi dalam keadaan kesusahan, dan badan Nabi pun dah berdarah kerana dibaling dengan batu oleh budak-budak jahat di Taif. Lalu budak yang bekerja dalam kebun tamar tu, kata silap namanya Addas. Addas apa nama dia? Boleh tengok dalam kitab sirah. Bila dia hulurkan sebiji kurma kepada Nabi, Nabi pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia terkejut. Budak tu kata, apa yang kamu baca seperti yang aku dengar daripada kisah Nabi Yunus. Dia kata, Rasulullah beritahu, Yunus itu adalah saudaraku di kalangan Rasul. Lalu budak tu terkejut, adakah kamu ni seorang Nabi? Rasulullah jawab, ya, aku juga seorang Nabi. Jadi budak tu terkejut sebab bila Nabi sebut Bismillahirrahmanirrahim, dan budak tu tahu tentang kisah dakwah Nabi Yunus, dan katanya dia juga berasal daripada kampung tempat Nabi Yunus berdakwah, kampung Nainawa. Nun, ya, nun, waw, alif maksurah, ya yang tak ada titik tu, Nainawa. Jadi dalam kisah tu menariknya, bila budak yang bernama Addas tu tahu tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam. Baik, selesailah situ, kita nak lihat ayat yang berikutnya. Akhirnya fajtabahu rabbuhu, Allah Ta'ala memilih Nabi Yunus lalu menjadikan ia di kalangan orang-orang yang saleh. Lalu menjadikan ia dari kalangan orang yang saleh ni, orang-orang yang elok keadaannya. Sebenarnya bila disebut saleh ni, dia ada dua pengertian dari sudut bahasanya. Saleh ni maknanya elok. Elok, bagus. Itu saleh. Ataupun saleh dengan maksud baik dari segi dalamannya. Hamba yang taat kepada Allah, yang beriman. Itu pun juga saleh. Kalau saleh dari segi lughatan bahasa, kita boleh rujuk contohnya penggunaannya dalam ayat 189 surah Al-A'raf, ayat muka surat 175. Ayat 175. Ya. Huwallazi, ayat 189 bawah sikit. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu, wahai manusia. Sebenarnya kita semua ni daripada nafsin wahidah, diri yang satu. Semuanya berasal daripada Nabi Adam.
waja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha, dan Allah Taala jadikan untuk Adam itu ada pasangan, itu Hawa, supaya mereka berasa senang hati, itu asalnya. Kemudian keturunan manusia diciptakan dengan cara itulah, hidup berpasangan. Falamma taghasyaha, apabila si suami itu menggauli, mencampuri isterinya, maknanya berlaku hubungan suami isteri, lalu si isteri itu hamalat hamlan khafifan famarrat bih, lalu dia pun mengandung dengan kandungan yang ringan. Ringan tu peringkat awal lah. Falamma athqalat, apabila kandungan itu sudah berat, mana sudah masuk tempoh 7-8 bulan dan hampir nak bersalin, lalu kedua-duanya, ibu dan bapa itu berdoa, da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihan. Ini salih ni. Ini salih ni bukan salih dari sudut syar'an, ini salih dari sudut lughatan. Kedua-dua ibu bapa itu berdoa, dia kata, jika engkau ya Allah kurniakan kepada kami seorang anak yang baik, jika engkau kurniakan kepada kami salihan, yang baik, kami mendapat rezeki yang baik, termasuk anak yang baik sempurna, maknanya lahir anak itu sempurna, tidak ada cacat celah, tidak ada kekurangan, nescaya kami menjadi orang yang bersyukur. Falamma atahuma salihan, maka tak kala kami berikan kepada kedua-duanya salihan yang baik, nikmat yang baik, ataupun kalau anak-anak yang baik. Mana baik ni merujuk kepada baik dari sudut lughatan, bahasa, elok. Tiba-tiba kedua-duanya menjadikan ia sebagai sekutu pada apa yang kami berikan. Ini merujuk kepada zaman jahiliah yang mereka menjadikan anak mereka ni sebagai adalah kisahnya yang berlaku di sebalik ayat ni. Baik, kita nak lihat salih dari sudut syar'an yang dirujuk kepada ayat 50 surah Al-Qalam. Fajtabahu rabbuhu, ijtaba maknanya istafa, Allah Ta'ala memilih Nabi Yunus, maka termasuklah ia dari kalangan orang-orang yang salih, iaitu diberi kepadanya as-salah, keelokan, kesempurnaan, lalu diutuskan ia kepada kaumnya yang berjumlah mi'ati alfin, 100,000 ataupun lebih. Lalu fa'amanu jami'an, semuanya beriman. Lalu semuanya beriman. Alhamdulillah. Baik, kita nak terus kepada ayat yang berikutnya. Kita ada masa sekitar 15 minit lagi. Ayat 51 ini tentang dakwah Nabi di Mekah. Besarnya cabaran dakwah ni. Wa in yakadu alladhina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim. Dan adalah hampir-hampirlah, dan sesungguhnya hampir-hampirlah orang-orang kafir itu menggelincirkan kamu dengan pandangan mata mereka. Lalu mereka berkata, ketika Nabi baca Quran, mereka tengok pada Nabi dengan pandangan mata yang tajam. Sebenarnya salah satu bentuk sihir sebenarnya. Salah satu bentuk sihir yang sebenarnya dah berlaku di zaman jahiliah, ataupun yang kita sebut sekarang dengan apa dia? Al-ain, sihir dengan pandangan mata. Ini memang dia berlaku ya. Kalau kita belajar tentang ruqyah syar'iyah, salah satu ialah untuk kita sembuh atau untuk mengelak daripada terkena ain. Ain ni maknanya mata. Sihir dengan cara mata. Kata Imam Zamakhsyari, disebabkan min syiddati tahdiqihim wa nazarihim ilaika syazaran bi'uyunil adawah wal baghdha. Disebabkan mereka ni sangat marah, sangat iri hati, sangat dengki, dan mereka melihat dengan pandangan yang tajam, dengan pandangan mata yang menunjukkan permusuhan dan rasa marah. Hampir-hampirlah mereka dapat menggelincirkan kamu daripada tempat kamu berada. Ini memang sihir ni dia boleh berlaku ya. Kadang-kadang seseorang tu rasa macam nak geleceh, nak jatuh, nak rebah. Disebabkan orang lain. Puncanya kerana terlalu kuatnya hasad. Hasad. Sebab tu kita kena berhati-hati. Kadang-kadang kita ni suka untuk kita upload gambar-gambar mungkin rumah kita, anak kita yang baru lahir. Mungkin ada orang yang iri hati tengok comelnya budak ni. Dia kata comel tu sebenarnya dalam hati dia penuh rasa marah. Dia kata aku tak ada anak. Anak aku tidaklah comel macam ni. Dia pun comelnya
Dia kata comel tu tapi dalam hati dia tu ada rasa hasad. Mungkin bila dia tengok, dia boleh menjadi suatu macam satu sihir. Kalau kuat sangat hasad dia tu. Adapun mereka berbuat begitu, ya, orang-orang kafir Mekah berbuat begitu kerana lisyiddati karahiyatihim, bersangatan bencinya mereka, dan wahasadan ala ma utiya minan nubuwah, kerana hasadnya mereka disebabkan Nabi diberi pangkat kenabian. Mereka nak lawan tak boleh, tapi mereka dengki. Akhirnya mereka buat begitu. Jadi berdasarkan kepada ayat ni, adalah perbincangan dalam kalangan ulama yang menyatakan, antaranya pendapat Ibnu Katsir, dia kata maknanya mereka ni orang-orang kafir Mekah dengki kepada Nabi disebabkan rasa marah, kemarahan, rasa benci, rasa menyampah, rasa memberontak. Dia macam itulah kita hidup di dunia ni, kita tak boleh elak daripada perasaan iri hati dan dengki orang lain. Kita buat salah memang salah, kita buat baik pun dikira salah juga. Jadi disebabkan dengki mereka, maka berlakulah perkara-perkara musibah begini. Fi hadhil ayah, berdasarkan ayat ini, kata Dr. Wahbah Zuhaili, ala ra'yil ba'd, berdasarkan pendapat sebahagian ulama tafsir, dia kata ayat ini menjadi dalil bahawasanya annal ain, sihir dengan pandangan mata ni, dia boleh berlaku. Dan wa ta'siruha, kesan dia tu adalah hakun, sebenarnya memang berlaku. Itu pun bi amrillah, dengan perintah Allah dan izinnya. Antaranya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad daripada Abdullah bin Amru, la adwa wala tiyarata wala hammata wala hasad wal ain hakun. Tidak boleh dibiarkan penyakit itu berjangkit. Tidak ada kesialan dengan burung, dengan hammah ni satu kepercayaan di zaman jahiliah, bahawa ruh orang mati ni dia akan kembali berada dalam jasad orang sebagaimana. Itu kepercayaan zaman jahiliah. Kemudian wala hasad, tidak ada hasad dengki, tidak boleh berhasad dengki. Tetapi ain itu Nabi kata hakun. Ain itu hasad dengki, nak mengenakan orang lain dengan pandangan mata tu berlaku. Sama ada orang tu jadi sakit, al-ain, sama ada terkena pandangan mata, kita kata macam-macam santau. Santau, kalau bahasa istilah orang Malaysia sebut santau, boleh berlaku. Ataupun ain juga dalam bentuk, bila orang tu melihat sesuatu dengan dengki, orang lain tak nampak. Itu kadang-kadang ada setengah orang beritahu, dia kata kenapa dia berniaga ni tak ramai orang masuk. Kemudian kawan dia beritahu, kenapa saya lalu depan kedai awak nampak tutup. Dia kata tak tutup pun, nampak tutup. Rupa-rupanya kawan dia yang tengok tu, dia punya pandangan dia dah terkena sihir yang orang lain kenakan kepada kedai tu. Sebenarnya kedai tu dibuka, tuan kedai ada dalam kedai, tapi bila orang lain lalu depan kedai tu, dia nampak kedai tu tertutup, macam tak ada urus niaga. Jadi tak adalah orang masuk. Jadi orang yang terkena ain nampak kedai tu ditutup. Ni ain ni boleh berlaku. Kita lihat dalam kisah-kisah yang sama di zaman Nabi Yaqub. Ketika Nabi Yaqub suruh anak-anak dia pergi ke Mesir, dia pesan kepada anak dia, dia kata, kalau nak rujuk, lihat surah Yusuf ayat 67. Ayat 67. Surah Yusuf ayat 67. Nabi Yaqub berpesan, ya bani la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Wahai anakku, janganlah kamu masuk ke Mesir itu melalui satu pintu. Anak kan dia ramai, anak dia sebanyak berapa orang semua? 1, 2, 3, 13. 13, 12, kalau termasuk dengan Yusuf 13 ke 14 sekali dengan Bunyamin. Jadi anak dia ramai. Jadi Nabi Yaqub pesan kepada anak dia, jangan masuk ke Mesir min babin wahid, pada satu pintu. Mana pintu sempadan. Bukan pintu rumah ni, pintu sempadan untuk masuk ke Mesir, daripada Palestin masuk ke Mesir. Tapi dia pesan wadkhulu min abwabin mutafarriqah, masuklah daripada beberapa buah pintu yang berlainan. Maknanya anak yang ni yang pertama masuk pintu sana, masuk yang ni masuk pintu sempadan lain. Kenapa Nabi Yaqub pesan begitu?
Sebab dia kata, dan aku nasihatkan, dan dengan nasihatku ini, aku sebenarnya tak dapat menyelamatkan kamu daripada suatu takdir yang telah Allah Ta'ala tentukan. Maksud takdir di sini adalah tentang kemungkinan anak dia terkena sihir orang-orang yang dengki kepada mereka. Ain. Apabila Allah Ta'ala menetapkan sesuatu atas hukum sebab dan musabab. Berdasarkan ayat ini, ayat 67 surah Yusuf ni, qala ulama, para ulama mengatakan Nabi Yusuf pula dah. Nabi Yaqub berpesan begitu. Kana khaufan alaihim, kerana dia takut anak mereka terkena ain. Ain. Sebab itu Allah Ta'ala beritahu Nabi Yaqub ni bila dipesan begitu, wa innahu lazu ilmin lima 'allamnahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Itu dalam ayat yang berikutnya, di akhir ayat 68, ayat berikutnya. Jadi apabila anak-anak Nabi Yaqub masuk ke Mesir mengikut apa yang ayah mereka perintahkan, maknanya mereka tidak masuk pintu sempadan yang satu yang sama, mereka masuk pintu sempadan yang berlainan. Tidaklah perintah itu dapat menyelamatkan mereka dari apa yang Allah Ta'ala takdirkan, tetapi yang demikian itu kerana melahirkan hajat yang terpendam, itu nak melaksanakan hasrat Nabi Yaqub. Maknanya atas hukum sebab musabab kita kena ikhtiar begitu. Soal kalau nak terkena juga sihir itu lain cerita. Contohnya kita dah baca dah doa ayat-ayat yang tertentu untuk mengelak daripada terkena sihir, tapi kalau terkena juga itu ketentuan Allah. Tapi kita dah usaha. Di sini Nabi Yaqub dah usaha supaya tidak kena. Alhamdulillah memang tak kena pun, dalam sejarah tak disebut adanya anak-anak Nabi Yaqub yang terkena sihir orang-orang di Mesir. Sebab dia tahu di Mesir ni ramai orang-orang yang suka mengenakan sihir terhadap orang lain. Dan sesungguhnya dia ini Nabi Yaqub ni orang yang berilmu, lazu ilmin lima 'allamna, kerana kami telah ajar kepadanya ilmu, tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Maksud ilmu di sini itu Nabi Yaqub tahu akan rahsia takdir Allah. Tapi dia dah ada usaha untuk mengelak daripada mendapat takdir yang buruk. Jadi kita kena faham dalam kehidupan kita ni, soal takdir daripada Allah itu ketentuan Allah. Tetapi kita sebagai manusia, kita perlu mencari sebab dan musabab untuk mengelak daripada takdir yang buruk supaya beralih kepada takdir yang baik. Jadi berdasarkan ayat ini juga, ayat 51, ada hadis yang sahih daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, al-ain haqqun. Al-ain, sihir dengan pandangan mata ni sesuatu yang benar. Lau kana syai'un sabaqal qadar sabaqathu al-ain. Kalau adalah sesuatu yang boleh mendahului takdir, sudah tentu ia didahului oleh ain, perbuatan ain ataupun sihir dengan pandangan mata. Wa idza istaghsaltum faghsilu. Apabila kamu diminta untuk mandi, maka mandilah. Sebab tu kalau kita tengok salah satu kaedah ruqyah syar'iyah, kaedah rawatan secara syarak, ialah orang yang terkena sihir ni dimandikan. Memang ada hadis Nabi suruh mandi. Bila kamu diminta untuk mandi, faghsilu, maka mandilah. Mandi sebaiknya, biasanya yang saya tahu mandi dengan menggunakan campuran daun pokok bidara, sidr. Mungkin dia ada khasiat lah dari sudut perubatan. Adapun dengki mereka itu puncanya kerana mereka mendengar Al-Quran. Kita pun tak tahulah di sekeliling kita ni berapa orang yang bersedia untuk terima dan dengar Quran. Ada orang-orang yang tak suka untuk mendengar Quran sebab dia rasa Quran ni bila dibacakan Quran seolah-olah kena atas kepala dia. Memang betul lah. Kalau dia ni orang yang degil, yang tak mahu ikut perintah Allah, jadi seolah-olah teguran itu menimpa ke atasnya, maka dia mengelak untuk tidak mendengar Al-Quran. Dan akhir sekali orang-orang kafir di Mekah berkata yang Nabi ini katanya la majnun. Dituduh Nabi ini gila. Sebagaimana disebut di awal surah Al-Qalam, mereka juga menuduh begitu, dan Allah Ta'ala beritahu fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Itu ayat yang kelima, yang keenam di awal surah Al-Qalam. Jadi penutup surah ni ada persamaan dengan permulaannya. Untuk menafikan bahawa tuduhan mereka itu adalah tuduhan yang tidak tepat lah, yang tidak benar. Kerana Quran sebenarnya adalah suatu zikrun, sebagai suatu peringatan
bagi seluruh alam. Allah Ta'ala tidak sebut lil muslimin. Quran ni bukan untuk orang Islam sahaja, bukan untuk lil lil muttaqin, untuk orang bertakwa, atau lil mu'min, tapi untuk lil alamin. Quran sebenarnya adalah in huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Quran adalah suatu peringatan, ia adalah suatu bacaan yang nyata. Untuk siapakah peringatan itu? Untuk lil alamin, untuk seluruh alam, maknanya untuk semua. Bahasa mudahnya untuk lil alamin, makna untuk semua, termasuk manusia dan jin. Iaitu dua makhluk yang disebut as-saqalaini, yang menerima beban hukum, manusia dan jin. Kerana Nabi, bila Nabi berdakwah, dakwah Nabi bukan untuk manusia sahaja, juga untuk jin. Jadi bila semua manusia dan jin, maka disebut lil alamin. Quran tu sebagai zikr, sebagai peringatan. Zikr, peringatan. In huwa illa zikrun wa ma huwa illa zikrun lil alamin. Juga disebut di akhir surah At-Takwir. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum an yastaqim. Quran itu adalah suatu peringatan untuk manusia seluruhnya, iaitu khususnya bagi sesiapa yang liman syaa'a minkum an yastaqim, bagi orang-orang yang mahu untuk terus berada dalam keadaan betul dan lurus, maknanya berada di atas jalan yang benar. Jadi sepatutnya bagi kita, bila kita tahu Quran ni adalah zikrun, kita kena berusaha menjaga hubungan kita dengan Quran. Hubungan dari sudut kita sentiasa mendengarnya, sentiasa membacanya, sentiasa mengulanginya. Quran ni perlu sentiasa dibaca, perlu sentiasa dipelajari, perlu sentiasa didengar. Dia tak timbul soal kita dah rasa bosan, kita dah rasa jemu. Tak timbul soal jemu atau bosan. Sebagaimana setiap hari kita lapar, kita akan makan nasi. Bila dah lapar, kita akan makan nasi. Tak timbul pula puah dah tiap-tiap hari makan nasi. Esok nasi pula. Dah lapar dah, memang kita akan makan. Cuma kita ubahlah. Hari ni kita makan nasi kerabu. Kalau pergi esok, kita makan nasi dagang. Kemudian nasi belauk. Biasa orang Kelantan dia suka breakfast, sarapan pagi dengan nasi. Tapi makan tetap makan. Tak boleh kita kata, aku dah bosan, tiap-tiap hari makan. Sama juga jiwa kita perlu kepada makanan. Roh kita perlu makanan. Makanan bagi roh kita adalah Quran. Jadi Quran suatu peringatan yang datang daripada Allah untuk kita semua. Bahkan disebut adalah hadis Nabi, Quran ni adalah ma'dubatullah. Ma'dubah, hidangan daripada Allah. Bukan hidangan untuk perut kita, tapi Quran ni hidangan untuk jiwa kita, untuk roh kita. Jadi alangkah ruginya bagi orang yang dah lama terpisah daripada Quran. Subhanallah, rugi. Ada setengah beritahu, dia kata dia dah umur 40, 60, baru terfikir nak belajar Quran. Ada seorang artis yang popular berlakon, dia kata dia dah sedar insaf. Sekarang dia dah mula belajar baca Quran, dah boleh baca Quran. Selama ni hidup dia leka lalai. Alhamdulillah, dah ada kesedaran sebelum dia meninggal dunia. Tapi rugilah, sebab umur dah banyak, dah baru terfikir nak berubah. Sepatutnya daripada zaman muda lagi kita perlu untuk bersama dengan Quran. Ini sikap kita lah. Sebenarnya kita dah dilatih, diajar oleh ibu bapa kita, keluarga kita dan juga sistem pendidikan yang kita lalui. Iaitu kita belajar Quran daripada kecil lagi. Cuma mungkinlah kesilapan kita kurang motivasi, kurang semangat, kurang kesedaran, menyebabkan pembelajaran Quran kita ni tak ada kesinambungan. Tak ada penerusan. Kita belajar sekejap, kita kata aku dah khatam baca Quran 30 juzuk. So kita pun berhenti, tak saya belajar dah. Itu baru belajar baca Quran. Kita belum menguasai apa dia isi kandungan Quran. Hari ni tuan-tuan dan puan-puan para jemaah yang bersama saya ni boleh masing-masing boleh tanya. Selama kita hidup di dunia ni, Quran yang sebanyak 30 juzuk ni, berapa peratus daripada kandungan Quran yang telah kita faham? Kalau kita kata, saya dah khatam Quran banyak kali dah, hampir setiap tahun mungkin 3-4 kali kita boleh khatam bacaan Quran. Okey, itu taklah payah sangat.
Kalau kita rajin baca Quran, kita boleh khatam mungkin sebulan sekali. Tapi untuk kita faham apa kandungan Quran itu. Contohnya kalau orang bagi kepada kita, baca surah At-Takasur, kita pun baca Alhaakumut Takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun sampai ke akhirnya. Surah itu taklah panjang sangat. Kita pernah baca, mungkin kita dah hafal dah. Tapi kalau orang minta kepada kita, berikan sedikit pengertian. Kenapa orang yang mati itu disebut zurtumul maqabir, ziarah kubur, bukan ziarah tengok orang dah meninggal, tapi ziarah maksudnya kita sendiri dah mati. Mungkin ramai di antara kita tak dapat nak jelaskan pengertian, tafsiran dan apa di sebalik kandungan dalam surah. Walaupun surah ni hanyalah 5-6 ayat sahaja. Sebab apa? Sebab tak ada usaha kita ni. Ini perlu kepada usaha kita untuk terus belajar Quran. Sebab tu bila kita buat kelas tadabbur Quran, selain daripada kuliah-kuliah tafsir, tujuannya supaya kita semua ni ada kesedaran, yang mana kesedaran itulah yang akan menjadi suatu anjakan paradigma. Ni istilah anjakan paradigma ni. Kalau bahasa Kelantan kata, biar hidup kita ni boleh kesong sikit, kita berubah, beranjak sedikit untuk berubah. Kalau sebelum ni kita jarang-jarang baca Quran, so sekarang ni kita kena rajin baca Quran. Dulu kita tak ada di rumah kita koleksi kitab tafsir Quran. Sekarang ni ada satu koleksi, tak kiralah tafsir Al-Munir ke, tafsir Ibn Kathir ke. Kalau di rumah kita sebelum ni tak ada Quran naskah terjemahan, sekarang ni dah ada. Kalau sebelum ni kita rajin suka mendengar lagu-lagu yang kita minati. Kita suka, sekarang ni kita tukar, kita lebih suka dalam kereta kita mendengar bacaan Syekh Sa'ad Ghamidi ke, Syurim ke, Mahmud Khalil Husari ke, Abdul Rahman Sudis ke. Maknanya kita lebih mesra Quran. Kita lebih mengenali qari-qari Al-Quran daripada nama-nama penyanyi dan artis. Kita lebih mengenali nama-nama surah dalam Quran dan cerita-cerita dalam Quran berbanding dengan urusan-urusan yang lain. Kita lebih menyebutkan diri kita dengan Quran berbanding dengan urusan sukan, urusan dunia yang lain. Maknanya bila kita faham Quran sebagai zikrul lil alamin, kita sepatutnya ada keinginan untuk berubah. Kalau kita tak berubah sebelum ni, tanamkan azam. Ini sebagai penutup surah Al-Qalam, saya punya nasihat kepada para jemaah semua, juga kepada diri saya, supaya kita punya semangat untuk bersama dengan Quran tak pernah kurang dan padam. Semangat kita sentiasa kuat dan berkobar-kobar untuk sentiasa hidup bersama dengan Quran. InsyaAllah kita mati pun dalam keadaan kita terus belajar Quran, mengamalkan Al-Quran. Semoga Quran menjadi syafaat untuk kita di hari akhirat nanti. Wallahu a'lam. Saya buka untuk persoalan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Apa ni Cik Benar? Ya. Ni berkenaan dengan istidraj ni kan Ustaz? Istidraj, ya. Istidraj. Jadi gini. Kena kodok. Nak tak tanya. Kena kodok kalau setengah orang orang berimeh alim tinggi lah. Dia tu dia segar seumur, tak sakit, tak gapo gini dia. Jadi mungkin dia berasa Tuhan istidraj ke dia ni. Dia pun dia minta dengan Tuhan beri sakit. Kena kodok. So yang kedua, istidraj ni untuk orang ni, orang kita kata orang fasik lah. Hanya untuk orang fasik saja ke kalau kita ni nak capu kata-kata sebab tak banyak lah. Kita ni tak dosa pun ada. Adakah kita kena juga istidraj? Semaya pun semaya dah. Itulah. Baik, kita dah bincang kemarin tajuk berhubung dengan istidraj. Asalnya dia merujuk kepada orang-orang kafir. Walladzina kadzabu biayatina sanastadrijuhum. Itu dalam ayat 182 surah Al-A'raf. Orang-orang yang mendustakan ayat kami akan istidrajkan mereka, iaitu ditarik mereka sedikit demi sedikit ke dalam azab dengan cara diberi nikmat. Allah Ta'ala beri nikmat sihat, nikmat harta, hidup senang lenang, tapi mereka ni terus melakukan dosa. Baik. Ada hadis yang berkenaan ya. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya daripada Uqbah bin Amir. Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu
fahuwa istidraj. Nabi kata bila kamu melihat Allah Ta'ala memberikan kepada seorang hamba itu akan dunianya, dunia ni macam-macam lah. Harta yang banyak, anak pinak yang ramai, tubuh badan sihat. Untuk si hamba tu diberi semua dunia untuknya, tetapi dalam keadaan dia melakukan maksiat kepada Allah. Ala ma'asi, di atas perbuatan maksiat, diberikan perkara benda yang dia sukai. Dia nak kereta mewah, Allah Ta'ala bagi. Dia nak rumah besar, Allah Ta'ala bagi. Dia nak hidup senang-senang, dapat isteri yang cantik, anak yang ramai pun Allah Ta'ala bagi. Tapi hidup dia setiap hari buat maksiat. Apa buat maksiat? Mungkin dia cari duit dengan tak tahulah, dengan menipu ke, dengan rasuah ke, dengan berjudi ke, dengan berniaga apa dia. Jadi pengedar dadah ke, contoh. Mana dia buat kerja yang salah. Maka Nabi kata itu adalah istidraj. Jadi dia boleh berlaku sama ada kepada orang-orang yang kafir ataupun kepada orang-orang Islam yang dikenali sebagai ahlul ma'asi, ahli maksiat, orang yang fasik. Tapi kembali kepada soalan Cikgu Nur tadi, kalau ada orang yang kita kata orang yang soleh, orang yang alim, rajin beramal ibadat, tubuh badan sihat, kita mengatakan ini adalah rezeki daripada Allah atas atas amalan soleh Allah Ta'ala bagi kepada dia kesihatan. Kenapa pula bila dia sihat, dia menaruh sangkaan buruk, mungkin aku ni, ini satu istidraj. Sedangkan dia tak ada buat dosa pun. Ataupun kalau dia buat dosa, dia terus beristighfar kepada Allah. Ada matan hadis yang lain menyebut, bila kamu melihat Allah Ta'ala memberikan kepada seorang hamba dunia yang dia sukai, padahal si hamba tu muqimun ala ma'asi, terus kekal berada di atas perbuatan maksiat, maka nikmat yang diberikan itu adalah fa innama dzalika minhu istidraj. Maka dia dianggap sebagai satu istidraj. Apa dia punya syarat dia? Terus buat maksiat tapi dapat dunia. Dia tak pernah solat pun, tapi perniagaan dia terus maju. Subhanallah, maha suci Allah. Kita kata janganlah seseorang tu tertipu dengan begini. Tapi kalau orang tu orang soleh, orang baik, dia tak boleh menaruh sangkaan buruk kepada Allah. Ini adalah istidraj, tak boleh anggap begitu. Kita anggap ini adalah suatu nikmat daripada Allah. Bahkan Nabi ajar kepada kita doa minta supaya sihat. Kenapa pula kita minta supaya kita sakit? Atas sangkaan kita bimbang sihat kita ni satu istidraj. Ini salah. Istidraj bila kita sedar kita buat salah, kita tak bertaubat, itu salah kita. Istidraj ni orang buat salah, dia tidak bertaubat, dia berterusan buat salah, tetapi dia terus diberi nikmat keduniaan. Itu baru istidraj. Jadi kalau orang alim tu fikir begitu, sebenarnya dia belum faham pengertian istidraj. Dia kena baca hadis ni. Tak tahulah, mungkin dia alim bahagian lain, tapi dia terlupa istidraj yang sebenarnya Nabi beritahu inilah. Orang yang terus menerus buat maksiat, tetapi Allah Ta'ala bagi apa sahaja nikmat dunia. Bila dia sedar, maka dia akan terus bertaubat kepada Allah, supaya nikmat yang diberikan bukan istidraj, tapi sesuatu rezeki daripada Allah. Yang setiap hari kita minta, apa dia? Allahumma inni as'alka al-afwa wal-afiyah. Minta Allah Ta'ala bagi kepada kita kesihatan, kesejahteraan. Sihat. Kita dapat rezeki yang cukup, badan kita sihat, kita boleh beramal ibadat dengan sempurna, alhamdulillah. Yalah macam kita sendiri, kalau kita ada buat salah silap, yalah kita kena membanyakkan amalan-amalan sunat dan kita kena membanyakkan istighfar. Sama ada dosa tu kita sedar, kita tak sedar, kita membanyakkan istighfar, memohon ampun kepada Allah. Sama ada dosa tu yang kita sedar, yang kita tak sedar, yang kita sengajakan, yang kita tak sengaja, kita memohon supaya Allah Ta'ala beri keampunan kepada kita. Kalau kita sedar kita buat dosa, ya kita terus bertaubat. Ya Allah, ampunilah dosa aku. Dan kita membanyakkan amalan-amalan yang soleh yang lain. Soalan daripada apa ni, Puan Adibah kan? Tentang segala perbuatan manusia adalah daripada Allah. Okey. Jadi soalannya tentang segala perbuatan manusia macam ni. Perbuatan manusia, af'alul ibad, perbuatan manusia daripada Allah. Allah Ta'ala yang menciptakan manusia dan Allah Ta'ala yang mentakdirkan perbuatan itu boleh berlaku. Tetapi yang memilih kita, bukan Allah. Allah Ta'ala yang menentukan. Contohnya perbuatan kita nak makan, kita nak minum, itu perbuatan yang harus.
atau kita nak berbuat baik, kita nak berbuat jahat, itu kita yang pilih. Tetapi Allah Ta'ala yang menentukan, kalau kita buat yang baik, kita akan dapat pahala. Kita buat yang jahat, kita dapat dosa. Maknanya perbuatan manusia secara umumnya Allah Ta'ala yang tentukan. Allah Ta'ala itu. Tapi yang melakukannya adalah manusia dengan pilihannya. Manusia yang pilih. Tapi kalau ini dah berlaku perbahasan di kalangan ulama, sebab itu ada di kalangan manusia seperti golongan Qadariyah. Golongan Qadariyah dia mengatakan bahawasanya apa yang kita buat ialah kita yang melakukan sebenarnya, tak ada kena-mengena dengan Allah. Berbeza dengan golongan Jabariyah mengatakan apa yang kita buat semuanya adalah Allah Ta'ala yang susun. Jadi kalau seseorang tu mencuri, dia kata tak salah saya mencuri sebab Allah Ta'ala yang takdirkan saya mencuri. Sebenarnya dia salah faham tu. Yang memilih untuk mencuri orang tu sendirilah pencuri tu. Allah Ta'ala menentukan itu secara takdir yang umum. Contohnya selain mencuri, contohnya perbuatan membunuh. Allah Ta'ala tidak reda seseorang tu membunuh orang lain dengan cara yang tidak sebenarnya. Tapi bila seseorang tu dibunuh, dia kata, saya bunuh bukan perbuatan saya, Allah Ta'ala yang buat. Salah tu dia menisbahkan kepada Allah tu, itu adalah tidak beradab salah. Kita yang memilihnya, Allah Ta'ala yang menentukan sama ada kita pilih yang baik, yang buruk, itu pilihan kita. Melalui kita dah diberi akal, telah diberi kepada kita ilmu dan diutuskan Rasul, maka kita boleh nilai sesuatu yang kita nak pilih. Contoh yang paling jelas, orang yang tak ada perbuatan adalah orang yang lumpuh. Orang yang lumpuh, orang yang Allah Ta'ala tak beri apa-apa perbuatan bagi dia. Sebab itu bila kita mendengar azan, kita sebut dia mendengar ya hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tak ada keupayaan, tiada kekuatan melainkan dengan pertolongan daripada Allah. Kaki kita boleh bergerak, kalau kita nak bangun untuk salat boleh. Tapi kita memohon kekuatan kepada Allah supaya bila kita mendengar azan, kita boleh bangun untuk menunaikan salat. Kita memilih untuk salat dan kita memohon supaya Allah Ta'ala bantu kita untuk melaksanakan salat. Tapi kalau seseorang itu memilih untuk tidak salat, lalu dia kata, tak salah, dia tak salat sebab Allah Ta'ala takdirkan hari ini dia tidak salat. Ini satu hujah yang sama dengan golongan Jabariyah yang menganggap semua perbuatan manusia berlaku secara ijbari, dipaksa oleh Allah. Ahli sunnah berada antara golongan Qadariyah dan Jabariyah. Allah Ta'ala yang menentukan apa-apa perbuatan kita dan kita yang memilihnya. Dalam isu ni sebenarnya ada perbahasan panjang lebar zaman dahulu ya, di kalangan para ulama usuluddin. Al-Imam Bukhari contohnya dia menulis kitab yang khusus tentang masalah ni, kitab tentang khalqu af'alil ibad. Adakah perbuatan manusia tu manusia sendiri yang ciptakan atau Allah Ta'ala yang ciptakan? Secara umumnya Allah Ta'ala ciptakan secara umum, tetapi manusia yang memilihnya. Bila manusia yang pilih, maka berlakulah hukum, kita kata dosa, pahala dan adanya balasan di akhirat nanti dalam bentuk syurga dan neraka. Berkaitan dengan istidraj, seseorang itu kaitkan yang kita sudah dapat nikmat ilmu agama, sudah dapat belajar, tiba-tiba di tahap universiti tidak berperangai seperti seorang yang belajar agama. Wallahu alam, susah sikit soalan ni, umum sangat. Kalau kita nak anggap dia tu istirahat atau tidak, susah agak. Sebab manusia ni banyak karakter. Ada orang yang boleh bila dia belajar agama, dia boleh istiqamah untuk kekal dengan sifat baiknya. Kadang-kadang orang tu dia boleh berubah. Masa di sekolah dulu okey, dia ikut usrah lah, berkawan dengan kawan yang baik, dia jaga solat berjemaah, baguslah. Tapi bila kehidupan tu dah berubah, dia dah pergi ke tempat lain, dah masuk dalam sektor pekerjaan, kawan-kawan di tempat kerja pun dah lain, hidup dia dah berubah. Berubah tu bukan bermakna dia murtad, na'udzubillah, bukan keluar daripada agama. Tetapi pegangan agama tu dia lihat longgar. Dia punya tingkah laku perangai itu tidak seperti orang yang asalnya belajar agama. Itu kalau kita nak hukum sebagai istidraj, rasanya masih awal lagi. Kita kena tengok banyak sudut. Banyak sudut. Assalamualaikum Ustaz.
Salam ya cikgu. Cikgu ya. Ustaz nak tanya ni apa kesal dah penyakit ain ni Ustaz dah. Orang hak ada ki kepada kita tu dah. Ya. Apa yang kata penyakit ain ni, jadi dia tu berdosa lah Ustaz dah. Berdosa lah dia. Dia Okey. menaruh hasad neki memang dia berdosa lah. Okey, baik. So Ustaz nak tanya. Bila baca Quran ni Ustaz, dia ada intonasi juga ke Ustaz? Contohnya ayat sedih, apa ni, ayat berkata tu, apa ni, ada intonasi dia juga. Macam kita baca contohnya novel ke apa, ada intonasi dah. Jadi Quran ni ada intonasi dia juga ke? Wallahu a'lam Ustaz. Bacaan Quran, ada hadis yang menyebut Quran ini diturunkan dengan kesedihan. Fa illam tabku, jika kamu tak dapat menangis maka fatabaku, buatlah menangis. Itu melibatkan soal emosi. Maknanya bila kita baca Quran, contohnya kalau ayat tu cerita tentang azab di akhirat, kita baca dengan nada yang sedih dan rasa takut. Bila ayat tu sebut tentang kemenangan, tentang nikmat syurga, dengan nada yang lebih ceria dan bersungguh-sungguh. Sebenarnya tujuan kita berbuat begitu sebenarnya untuk menghasilkan rasa khusyuk. Bila kita baca Quran, supaya ada rasa khusyuk dan memberikan daya tarikan. Sebagaimana bila Nabi mendengar bacaan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Nabi puji, Nabi kata, laqad utita mizmaran min mazamir ali Dawud. Sesungguhnya kamu telah diberi satu alat seruling. Seperti alat muzik ini kinayah ya, yang diberikan kepada keluarga Nabi Daud. Sebab Nabi Daud merdu suaranya bila dia membaca kitab Zabur. Maka Rasulullah SAW mentashbihkan kemerduan suara Abu Musa al-Ash'ari baca Quran seperti suara Nabi Daud. Jadi cuma bila kita masuk bab kemerduan tadi, cara pembacaan tu mestilah mengikut maksud yang ada dalam ayat yang kita baca. Jadi kalau ayat tu sedih, kita tengok kalau qori yang terkenal, Syekh Muhammad Siddiq Manshawi, Syekh Abdul Basit, Abdul Samad. Kalau ayat tu cerita tentang azab, dia akan guna nada suara yang intonasi yang rendah. Maknanya tidak bersungguh-sungguh lah. Ulaika lahum azabum muhin. Bagi mereka itu azab yang hina. Dia tak guna nada yang tinggi. Tapi kalau ayat tu berhubung dengan perintah berjihad, berperang melawan kafir, maka dia mari dengan nada yang bersungguh-sungguh. Jadi intonasi ni ada peranan. Sebab itu kata Aisyah radhiyallahu anha, bila Nabi bangun solat malam, Nabi menangis baca Quran. Menangis baca Quran. Kerana yalah, bacaan Nabi ni bacaan yang paling baik. Dan bahkan Nabi sendiri beritahu, ma azinallahu li syai'in ka'adhanihi, tidaklah Allah Ta'ala lebih suka mendengar selain daripada dia mendengar akan bacaan nabinya. Yataghanna bil Quran, hasanis saut yataghanna bil Quran. Nabi ni seorang yang bagus suaranya dan dia melagukan Quran. Yataghanna bil Quran. Bila yataghanna maknanya bacaan Quran tu ada intonasi. Dia tak baca dengan nada yang sama. Sama lah macam kita dengar kan. Kalau bacaan tu mendata, dia tak ada sifat tartil tu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, bacaan yang kaku. Tapi kalau ada intonasi lain lah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu lebih kepada mendayu-dayu. Itu kalau bacaan Syekh Masyari Al-Afasi. Lain kalau kita dengar bacaan di Mekah, sebab Masjid Haram ni besar, maka imam dia kena baca dengan bersama Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Intonasi dia lain. Sebab mengambil kira tempat tu pula. Kalau suasana yang sedih, zaman-zaman dahulu kalau ada orang-orang besar, orang pembesar-pembesar negara meninggal, kita akan dengar dalam radio bacaan dengan intonasi yang sedih daripada Syekh Mahmud Khalil Husari. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'.
wa ma kunna munzilin. Itu dia lain. Intonasi dengan suara yang mendayu-dayu kerana situasi lah, situasi yang sebegitu. Jadi sebenarnya ada pengaruh, apabila Quran itu disampaikan cara bacaan mengikut mood kita. Pernah kan Nabi pesan kepada Abdullah bin Mas'ud supaya baca ayat dalam surah An-Nisa. Lalu Abdullah bin Mas'ud baca bila sampai kepada ayat apa? Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid. Lalu Nabi suruh berhenti. Nabi kata hasbuk, cukuplah. Fa idza ainahu tadhrifani. Tiba-tiba aku melihat kedua mata Nabi menitiskan air mata, kata Abdullah bin Mas'ud, kerana Nabi terkesan. Bacaan tadi memberi kesan sehingga Nabi rasa hibur dan sedih. Lalu dia kata cukuplah. Baik, akhir sekali ada satu soalan, kita dah 7.50. Saya pun ada banyak urusan lain hari ini. Saya ingin bertanya, apabila seseorang itu dikurniakan nikmat, dia berkata inilah rezeki anak. Adakah selari dengan ayat ayat 31 surah Al-Isra? Rezeki anak, sebenarnya kita tak tahu rezeki itu khusus untuk kita atau untuk anak. Cuma bila kita dapat rezeki, betul lah, rezeki itu untuk kita dan juga untuk anak kita dan untuk keluarga kita. Kalau ayat 31 tu lain, itu dalam orang yang zaman jahiliah, mereka bunuh anak mereka kerana takut kepapaan. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu bunuh anak kamu kerana takut kepapaan. Ini kisah ni berlaku di zaman jahiliah. Cuma bila kita kata ini rezeki anak ni, sebab bila rezeki tu dapat pada kita sebagai bapa, kita sebagai ibu, maka sekaligus rezeki untuk anak tu laluannya melalui kita lah. Betul itu. Cuma istilah rezeki anak tu dia panggil, kalau ilmu balaghah dipanggil majaz mursal. Majaz mursal dalam bentuk kinayahnya, dalam bentuk dia punya alaqahnya alaqah sababiyah. Iaitu anak kita dapat rezeki sebabnya melalui kita. Sebab anak itu di bawah tanggungnya kita. Kalau para jemaah yang belajar ilmu balaghah ni, kalau orang belajar bahasa Arab dia tahulah ilmu balaghah ni ada satu tajuk tentang majaz mursal, dia banyak alaqah dia. Jadi kalau rezeki tu dapat kepada kita tapi kita kata ini rezeki anak, itu majaz mursal dalam bentuk alaqah sababiyah. Anak kita dapat rezeki sebabnya melalui kita lah. Jadi kita berhenti setakat tu, insya-Allah kita sambung lain kali esok dengan surah yang lain lah, surah Al-Haqqah. Dah selesai surah Al-Qalam. Terima kasih kepada semua yang bersama pada hari ini. Insya-Allah semoga Allah Taala memberi kepada kita keberkatan daripada apa yang telah kita sama-sama pelajari dan kita hayati daripada ayat-ayat ini. Wallahu alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.